Kita bawakan di antara program-program dan juga misi bantuan yang dilakukan oleh setiap kementerian. Dan hari ini kita berikan tumpuan kepada KPKT. Dan juga bersama dengan kami pada hari ini, kami sangat berbesar hati bersama Datuk M. Nor Azman bin Taib, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Jadi hari ini kita nak cakap macam mana KPKT menyantuni mangsa banjir dan juga sehingga hari ini apakah proses-prosesnya dan juga bantuan-bantuan di bawah KPKT. Baiklah Datuk, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Mungkin kita boleh mulakan dengan perbincangan kita pada hari ini. Daripada berlakunya bencana banjir yang tidak terjangka di Malaysia sehingga hari ini, bagaimana KPKT masuk dalam satu ruang tersebut untuk memberi bantuan kepada mangsa banjir? Okay, terima kasih kepada Syafiqah dan Ridwan kerana menjemput KPKT pada pagi ini untuk kita melihat apakah perkara yang libat secara langsung oleh KPKT. Kerana kita tahu bahawa bencana banjir ini berlaku saya rasa lebih kurang dalam 17 ataupun 18 hari bulan Disember yang lepas. Kerana masa banjir ini berlaku secara kalau kita lihat mungkin ini adalah mendadak kerana keadaan ketersediaan pada ketika itu mungkin kita rasa macam hujan biasa, tapi saya difahamkan hujan berlaku untuk tempoh sebulan telah berlaku dan tempoh 1 hari. Betul. Jadi banjir itu berlaku dengan begitu mendadak. Dan kalau kita tengok negeri Selangor adalah negeri antara yang terkesan awal, yang mana persediaan masa peringkat awal mungkin kita rasa macam ini banjir biasa, banjir kilat, tetapi apabila berlaku kenaikan air dengan begitu mendadak, jadi berlakulah bencana. Jadi kalau kita rujuk kembali kepada perkara yang melibatkan kepada peranan penama pihak kerajaan, ini termasuklah KPKT. Kalau kita cakap tentang banjir di peringkat KPKT ini, dia bermula daripada peringkat awal sehingga peringkat pasca banjir. Apa yang saya maksudkan peringkat awal, Jabatan Bomba dan Penyelamat merupakan satu jabatan atau agensi yang berada di bawah KPKT yang terlibat secara langsung. Betul. Kerana dia merupakan satu agensi yang kena bersedia daripada awal. Apabila berlaku bencana, bukan saja banjir lah, banjir, kebakaran, runtuhan cerun dan sebagainya. Jadi sekali ini kita bercakap tentang banjir. Jadi Bomba ni pada peringkat awal lagi memang telah pun bersedia dari segi kita kata berlakunya bencana dan sebagainya seawal bulan November lagi, kerana Bomba ni telah menyedari bahawa bencana banjir ni dia bukan adalah macam setiap tahun berlaku. Jadi daripada November lagi kita pihak Bomba telah pun bersedia dengan jangkaan-jangkaan berlakunya bencana. Jadi peringkat Bomba ni kita telah pun menyediakan dari segi personel ni, Ketua Pengarah Bomba sendiri dah bekukan cuti semua. Semua tak boleh cuti lah sebab kita dah jangka. Kemudian kita menyediakan pasukan Bomba ini menyediakan satu tim yang cukup besar bagi menghadapi banjir. Kita mempunyai pasukan bomba yang Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kita ada juga pasukan bomba sukarela. Kita ada pasukan bomba bantuan. Jadi tiga-tiga ini digemblengkan pada ketika itu dengan jumlah 28,000. Jadi 12,000 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat sendiri, 13,000 daripada pasukan bomba sukarela, 1,000 lebih daripada pasukan bomba bantuan. Jadi kita gembling di semua tempat. Pada ketiga banjir berlaku di 5 negeri pada peringkat awal, iaitu Selangor, Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan Melaka. Jadi pasukan Bomba ini telah pun daripada peringkat awal lagi membuat persediaan dari segi rescue dan sebagainya. Itu semasa banjir. Dan KPKT ini bila pasca banjir pun kita terlibat secara langsung juga Ridwan dan Syafiqah. Yang mana selepas pasca banjir kita lihat pada ketika itu sampah-sampah sarap cukup banyak. Bertimbun-timbun. Kerana semua barang-barang rosak kerana rumah ditenggelam oleh air. Barang hanyut dan sebagainya. Malah kereta-kereta pun tenggelam dan sebagainya. Pada masa inilah KPKT lagi sekali terlibat secara langsung di bawah Jabatan Pengurusan Sisa Pejal dan juga Perbadanan Sisa Pejal Pengurusan Sisa Pejal SLBUCOP. Jadi ini adalah dua agensi utama di bawah KPKT lah untuk menguruskan hal-hal yang melibatkan daripada sampah. Jadi kita bekerjasama dengan konsesi-konsesi yang ada di setiap negeri. Yang ini saya kena terangkan sikit. Silakan. Kita ambil contoh di negeri Selangor. Di Selangor ni banjir yang cukup ketara. Kalau kita lihat di Seri Muda, kita lihat di Hulu Selangor dan sebagainya, di Sungai Lui dan sebagainya. Jadi
keadaan banjir yang berlaku dengan begitu besar di Selangor menyebabkan kemusnahan harta benda yang banyak. Sisa banjir ini cukup banyak. Jadi di negeri Selangor ni dia tidak menggunakan pakai Akta 672 iaitu Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan lah. Jadi akta ini telah menghadkan kepada keterlibatan pihak federal di negeri Selangor. Tapi bila kita lihat bencana yang berlaku, kita dah tak boleh dah melihat kepada keterbatasan dari segi perundangan dan sebagainya. Kerana ini bencana. Rakyat kena utamakan. Jadi kita telah berbincang di peringkat persekutuan yang mana kerajaan persekutuan akan membantu dengan kerjasama Kak Jani Selangor. Walaupun dia tak menggunakan akta. Bermakna kalau dia tak menggunakan Akta 672, sepatutnya negeri Selangor dia kena menguruskan sendiri. Tetapi atas asas bencana ni kerajaan telah putuskan bahawa kita kena bantu. Jadi kita masuk membantu melalui SLB Corp dan juga Jabatan Pengurusan Pejal bersama dengan Kak Jani Selangor. Di Selangor yang menguruskan sampah ini KDEB iaitu Kumpulan Darul Ihsan Negeri Selangor lah. Jadi kita bekerjasama. Kalau kita boleh lihat pengurusan, saya ambil contoh di Selangor lah. Di Selangor ni saja, sekarang dah settle dah semua 100%. 88 PBT yang terlibat, telah pun 100% kita buat pembersihan. Pembersihan sampah tu? Sisa banjir lah. Sisa banjir? Sisa banjir. Kalau pembersihan domestik, itu harian tu biasa. Ini yang sisa banjir. Sehingga tarikh 10 hari bulan ataupun 8-9 hari bulan begitu, kita telah pun mengumpul sisa banjir ni 50,000 tan sisa banjir di negeri Selangor sahaja. Kalau di seluruh negara, setakat 11 hari bulan, kita mengumpul lebih kurang 82,000 tan. Tapi di Selangor lah paling banyak ni 50,000 tan datang di Selangor. Selangor banyak kawasan kilang, kawasan perumahan dan sebagainya. Yang ini KPKT memang terlibat secara langsung. Jadi kita pengumuman sampah, pembersihan dan sebagainya. Sebab kita tak nak sampah ni kalau kita biarkan di kawasan lunggukan sampah begitu, akhirnya dia boleh mendatangkan kepada masalah kesihatan, masalah sosial, tikus dan sebagainya. Sebab itu kerajaan putuskan mesti diselesaikan dalam tempoh masa itu. Sebab saya KPKT diminta menjadi agensi penyelaras utama pembersihan sampah. Jadi kita pun selaraskan dengan semua agensi yang terlibat dan alhamdulillah dalam tempoh tak sampai 2 minggu kita dapat selesaikan sebagai contoh negeri Selangor lah. Tapi sampah ni tuan ketika dia bukan kata kita selesai ini dia selesai terus. Menggunakan incinerator. Itu soalan dia. Dia bila kita keluarkan sampah tu, angkut sampah pergi transfer station, besok dia keluar lagi. Dia tak habis. Macam sekarang ni kawasan-kawasan yang masih banjir, kita sedang menunggu untuk menguruskan sampah-sampah yang akan keluar nanti. Persoalannya di mana sampah ni di bawah? Betul tak? Jadi sampah-sampah ni untuk pengurusan yang begitu besar, saya selalu ambil contoh Selangor sebab kita lihat Selangor ni sampah dia banyak. Betul. Kita telah mewujudkan transfer station sementara. Pada ketika itu 10 tapak transfer station sementara kita wujudkan. Kerana kalau kita nak angkut sampah ni pergi ke pusat pelupusan kekal iaitu di Jeram dan Tanjung 12. Jadi jauh. Jadi kita nak angkut ni cepat. 10 lokasi itu lokasi baru. 10 lokasi baru yang sementara lah. Sementara. Kita angkut, kita lunggut ke tempat sementara dulu. Daripada sementara tu barulah kita bawa ke tapak pelupusan iaitu di Jeram dan juga di Tanjung 12 lah. Jadi kita menggunakan machinery yang begitu banyak. Kalau KDB itu saja dia menggunakan machinery dari segi machinery itu 500 lebih, lori-lori dan sebagainya, menggunakan personel melebihi 1,000 orang dan kita pun tambah di peringkat Civil Corp, tambah hampir 100 jentera kita pakai dan kita menggunakan lebih kurang dalam 3-4 orang lagi tambah supaya kita dapat menguruskan cepat. Itu dari segi pengurusan sampah lah saya sebutkan tadi. Pertama, bomba terlibat semasa banjir berlaku. Kemudian selepas banjir, pasca pula kita terlibat dengan pengurusan sampah. Sekejap lagi saya akan huraikan lagi ada 2 perkara lah. Lepas bila sampah dah selesai kita kutip, infra pula rosak. Longkang-longkang rosak. Ada cerun-cerun dekat kawasan perumahan mungkin rosak. Mungkin ada kawasan-kawasan kita kata macam stesen bas dan sebagainya rosak. Kios-kios perniagaan rosak. Ini juga KPKT terlibat. Kita nanti bila kita dah pun minta
penilaian daripada PBT terlibat untuk mengemukakan kepada KPKT apa kerosakan-kerosakan yang kita perlu buat segera penyelenggaraan supaya dia tak berlaku lah banjir nanti. Kalau kata longkang dah rosak, kan nanti air tak boleh lalu, dah ada banjir kali kedua. Kemudian nanti rumah yang rosak tu nanti nak kena repair, nak kena bina baru. Ini pun KPKT terlibat. So ada 3 benda lah saya sebut tadi. Semasa banjir bomba, pasca banjir ada 3 benda: pembersihan, infra dan juga rumah. Itu sebagai mukadimah awal. Panjang pun saya cakap. Bila bercakap mengenai rumah itu, kalau di Seri Muda itu ialah banjirnya banjir termenung. Jadi rumah itu mungkin ditenggelami air. Tapi masih ada di situ. Berbeza dengan keadaannya kalau di Hulu Selangor. Memang total loss. Sebab derasnya, arusnya agak deras. Jadi kita difahamkan ada rumah kasih keluarga. Mungkin Dato' boleh terangkan rumah kasih keluarga ini? Rumah kasih, mungkin saya nak share sedikit tentang data rumah lah. Sehingga data ni saya kena rujuk sikit lah. Saya tak tahu kita segi data kan. Kalau kita lihat, saya pergi rumah kasih dulu. Rumah kasih keluarga Malaysia. Ini adalah inisiatif yang diilhamkan bersama 2 kementerian, iaitu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Penggunaan Luar Bandar. Ini 2 kementerian yang merupakan agensi utama kepada pelaksanaan baik pulih rumah dan bina baru. Kerana kita kena faham 2 kementerian ni, kenapa 2 kementerian ni menjadi agensi utama? Kerana KPKT dia akan melihat di dalam kawasan skop perbandaran, iaitu kawasan operasi perbandaran PBT lah. Kalau bahasa mudahnya kita kata kawasan yang kutip cukai lah. Itu bahasa mudahnya. Jadi di luar daripada kawasan PBT tersebut adalah di bawah tanggungjawab KPLB. Jadi 2 agensi besar ini menjadi trust kepada pembaikan dan juga pembinaan baru rumah lah yang mana total loss. Jadi pada 10 hari bulan lepas, kedua-dua kementerian ini melalui 2 menteri telah membuat press conference yang secara bersama dan telah mengilhamkan jenama Rumah Kasih Keluarga Malaysia lah. Itu yang hadir pada ketika itu bagi kita membantu. Kalau kita lihat dari segi jumlah sehingga 11 hari bulan, ada lebih kurang dalam 9,263 rumah yang terkesan banjir ini. Jumlah ini dia bukan jumlah yang statik. Dia sentiasa bergerak. Betul. Kerana apabila kawasan banjir itu nanti dah selesai, jadi baru kita boleh lihat mana rumah yang rosak, mana rumah yang runtuh dan sebagainya. Setakat ini di bawah KPKT kita ada lebih kurang dalam 7,000 lebih rumah yang terlibat yang perlu kita ambil kira dalam bina baru ataupun baik pulih. Lebih kurang dalam 100 lebih untuk bina baru yang runtuh lah. Dan lebih kurang dalam 7,000 lebih untuk baik pulih. Yang ini sedang dibuat penilaian di peringkat sekarang dan insya-Allah selepas penilaian dibuat, kita akan melaksanakan pembaikan. Ini kalau saya boleh sentuh sikit Ridwan, nilai dia. Kadang-kadang orang tanya berapa? Itulah. Berapa rumah yang nak buat ni, berapa nilai dia? Rumah yang macam mana? Okey, di peringkat KPKT saya cakap di ruang lingkup KPKT lah. Di peringkat KPKT kita menggunakan model di bawah JKR. Iaitu JKR dia ada rumah banjir lah. Jadi di bawah JKR ni ada 2 jenis rumah. Yang pertama rumah yang landed, yang keduanya rumah yang bertiang. Jadi ada 2 jenis rumah lah. Jadi KPKT menggunakan model tersebut. Sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk pembaikan rumah ni 100 juta yang diperuntukkan, iaitu 50 juta di bawah KPKT dan 50 juta di bawah KPLB. Jadi dari segi nilai dia kalau kerosakan tu 5,000 ke bawah, kerajaan telah pun membuat keputusan diberi secara tunai untuk tujuan pembaikan, tapi penilaian dibuat secara teduslah. Di antara 5,000 hingga 15,000 itu adalah untuk repair. Dan untuk bina baru 56,000. Itu adalah nilai asas. Yang mana mungkin ada tambahan dan sebagainya, kita telah setuju di peringkat persekutuan bahawa kerajaan negeri juga akan membantu. Kadang-kadang tu ada tambahan-tambahan tentu. Katalah kerosakan itu melebihi 15,000 mungkin. Jadi kerajaan negeri akan membantu. Itu adalah nilai asas lah. Itu adalah inisiatif Rumah Kasih. Maksudnya kepada sesiapa saja yang terkesan dengan banjir,
ada inisiatif ini. Maksudnya paling minimum adalah 5,000 untuk pembaikan sehinggalah kalau rumah tu hilang sepenuhnya boleh dibina baru di bawah skim rumah kasih di bawah Kementerian KPKT inilah. Jadi itu yang telah pun berlaku pada masa sekarang. Ya. Banjir yang tidak terjangka, sampah yang paling banyak pun dekat Selangor. Jadi apa kesiapsiagaan KPKT untuk kita jangkakan ketidakjangkaan yang lain pula yang berlaku selepas ini berlaku. Orang kata expected and unexpected. Because kita sudah belajar daripada apa yang berlaku pada masa inilah. Okey, kalau dari segi kesiapsiagaan ni, macam saya sentuhkan sedikit tadi, kita tidak jangka daripada awal. Kerana ketidakjangkaan itu, jadi kerajaan telah perlu bersedia dalam pelbagai termasuk peruntukan. Kalau kita lihat tadi, untuk rumah itu saja, peruntukan yang disediakan, saya sebut tadi KPKT, KPLB dah 100 juta. Kalau ambil bawah KPKT sahaja, 50 juta rumah. 50 juta lagi kita sediakan untuk pembaikan infra. Tadi saya sentuh tentang infra kan. 50 juta. Dan kita ada juga untuk pengurusan banjir tadi. Pengurusan banjir tadi kita telah membelanjakan 12.5 juta. Di semua negeri yang terlibat. Dan Prima sendiri pun telah menyediakan 5 juta ringgit untuk bantuan bakul makanan dan sebagainya, kelengkapan macam selimut, blanket dan sebagainya lah. Kita lihat itu saja di bawah KPKT dah 117 juta. Peringkat sekarang mungkin bertambah. Jadi kita kena bersedia, macam berbalik pada soal Ridwan, apakah kesiapsiagaan yang kita buat untuk kita menghadapi gelombang yang kedua. Mungkin kalau berlaku, dan kita minta jangan berlaku lah. Kalau lah berlaku, di peringkat kita, Bomba sudah pasti menjadi agensi utama lagi sekali untuk kena bersedia bersama dengan lain-lain agensi penyelamat lah, termasuk agensi lain, tapi di bawah KPKT adalah Bomba. Kita telah pun mempunyai di peringkat nasional dia ada satu command control di peringkat Bomba Ibu Pejabat. Dekat situlah kita selaraskan bersama di peringkat turun peringkat negeri sehingga ke peringkat daerah. Kita membuat pemantauan, dan pemantauan itu dibuat bersama dengan Jabatan Meteorologi, GPS dan sebagainya. Jadi kita telah adakan sistem untuk alert awal sekiranya berlaku hujan yang melebihi dan sebagainya. Bomba juga turun membuat pemantauan dari segi paras air sungai dan sebagainya. Dan kalaulah ada keadaan-keadaan yang boleh membawa kepada bencana, jadi kita sarankan supaya dibuat penyelamatan itu lebih awal dengan membawa keluar penduduk yang mungkin terkesan di tempat penduduk sementara lah. Itu antara perkara yang kita selaraskan di peringkat KPKT lah. Selain daripada bantuan tadi, kita akan teruskan lah kalau pasca banjir. Kita tak boleh nak elak lah, Syarifah. Kalau kata berlaku je banjir, selepas banjir, yang tadilah saya hurai tadi, pembersihan baik pulih dan juga rumah. Macam tadi Dato' ada menyentuh mengenai sistem peparitan. Mungkin ada sedikit perincian bagaimana sebenarnya perancangan untuk sistem peparitan itu, dan yang paling penting sebenarnya ialah untuk bagaimana KPKT melihat pelan pembangunan perumahan ini. Sebab kalau kita lihat tular di media sosial baru-baru ini, jangkaan beberapa buah kawasan yang mungkin akan ditenggelami untuk 10-20 tahun akan datang. Jadi bagaimana kawasan-kawasan ini akan mungkin KPKT ada satu nak pindahkan ke, ataupun mungkin nak naik taraf, nak tinggi macam KKR nak buat tiang ke, atau bagaimana? Okey, kita lihat kalau sentuh tentang perumahan kan. Jadi perumahan ni dia bukan, kalau di perbandaran ni dia bukan hanya bina begitu saja. Betul. Dia ada rancangan struktur, rancangan tempatan dan sebagainya. Jadi ini menjadi guideline kepada pelaksanaan sesuatu pembangunan di kawasan perbandaran lah, saya sebut sebab di bawah KPKT. Jadi perancangan itu mengambil kira juga dari segi infra, termasuklah laluan air, termasuk longkang dan sebagainya. Dan ini dibuat dengan sebaik mungkin. Tapi apa saya nak sentuhkan juga, macam Syafiqah sebut tadi, kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita laksanakan tu menyebabkan pada boleh berlakunya bencana banjir dan sebagainya. Sebagai contoh, kalaulah kata kawasan reserve sungai dibuat penempatan, ada perumahan dan sebagainya, jadi boleh mengundangkan kepada gangguan kepada laluan sungai dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan kepada banjir. Sama juga kalau di dalam bandar, umpamanya kadang-kadang longkang yang disalahgunalah. Maksud saya dibuang sampah dan sebagainya, dan akhirnya longkang-longkang tersebut menjadi tersumbat. Ataupun penyelenggaraan longkang, kerana longkang-longkang yang runtuh di bahu-bahu jalan kerana mungkin kenderaan dan sebagainya, dan penyelenggaraan itu tidak dibuat. Bila tidak dibuat, dia boleh menyebabkan kepada laluan air terganggu dan sebagainya, untuk laluan air sehingga ke sungai dan sebagainya.
Ini antara perkara-perkara yang perlu dilihat secara holistik di dalam perancangan lah. Yang mana kalau keadaan perancangan tu diikuti dengan sebaik mungkin, saya percaya bahawa kita boleh mengelak keadaan banjir biasa. Tetapi kalau kata dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, hujan 1 bulan turun dalam 1 hari, mungkin dia berlaku banjir. Tapi kalau kita lihat dalam perancangan yang lebih besar, sebenarnya di bawah rancangan fizikal negara, dia telah merupakan satu dokumen utama dalam perancangan guna tanah. Jadi dalam perancangan guna tanah ini kita telah pun membuat engagement dengan negeri dan sebagainya. Bagaimana penggunaan tanah yang lebih teratur. Dan di peringkat rancangan fizikal negara, peringkat negara, kita akan turunkan pada rancangan struktur yang saya sebutkan tadi di peringkat negeri. Dan akhirnya dia turun kepada rancangan tempatan di peringkat daerah. Jadi keadaan ini jika kita ikut betul-betul perancangan guna tanah dengan tepat, maka kita boleh mengelak daripada perkara-perkara yang boleh bersifat bencana lah. Ini kalau kita lihat secara menyeluruh, kan. Tapi ada juga kalau kita lihat Syafiqah di negara-negara tertentu, di mana penggunaan konsep smart city, yang mana dia boleh dia ada satu kawasan kita kata serap air dan sebagainya. Ada juga negara yang menggunakan reservoir, iaitu air bawah tanah yang disimpan di dalam tanah lah. Dan jika berlaku air yang banyak, dia akan simpan dan akhirnya dia akan keluarkan air ke sungai ataupun digunakan untuk pertanian. Ini adalah konsep-konsep besar yang mungkin boleh dilihat. Kalau kita lihat di negara kita smart tunnel yang ada tu, yang kita smart tunnel kita tu, itu adalah salah satu daripada konsep ataupun untuk mengatasi banjir yang besar. Dengan adanya smart tunnel tu kita dah dapat mengatasi banjir yang banjir kilat dan sebagainya. Itu memang dah terbukti. Itu adalah perancangan-perancangan utama lah. Selain itu, saya rasa kita perlu lihat juga kawasan-kawasan tadahan takungan banjir kita. Kadang-kadang ada kawasan-kawasan tadahan takungan banjir ini ditukar kepada pembangunan. Yang ini akhirnya boleh mengundang kepada permasalahan apabila berlaku hujan lebat dan sebagainya. Yang ini perlu dilihat juga kerana kawasan tadahan takungan banjir ini perlu ada di dalam setiap bandar terutamanya bagi mengawal pengaliran air apabila berlaku hujan lebat dan sebagainya. Ini perlu kadang-kadang pembangunan kita nak kena sacrifice. Kadang kita sacrifice something dan kita menghadapi sesuatu bencana. Jadi kita kena lihat secara holistik. Kalau kita dengar penerangan Datuk, dia bersifat sangat kompleks. Sebab dalam perancangan bandar dan wilayah ini memang bersifat kompleks. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah pendidikan di kalangan masyarakat itu sendiri. Betul. Pengasingan sampah, attitude kita membuang sampah bagaimana, buang minyak dalam sinki juga menjadi penyebab kepada berlakunya tersumbatnya sistem peparitan dan sebagainya. Itu sebenarnya yang sekecil-kecil itulah juga perkara yang perlu kita lihat di bahu masyarakat ini. Baiklah, ada kempen di bawah KPKT ini, jangan berlengah, dan juga untuk melihat kepada kesan-kesan pada masa akan datang. Bagaimana kempen ini dan juga nasihat Datuk sendirilah untuk mengakhiri KPKT Committed Misi Bantuan Pasca Banjir. Okey, jangan berlengah ini kempen yang diketengahkan oleh Yang Berhormat Menteri KPKT, Datuk Seri Zam Amerikan. Kerana kita lihat semasa banjir berlaku 17, 18, 19 hari bulan yang lalu, Disember lah. Faktor berlengah ni merupakan salah satu faktor penyebab kepada lewatnya mereka dikeluarkan daripada kawasan bencana. Kerana macam saya sebut awalkan tadi, adalah banjir yang pada mereka tidak jangka. Tak pernah berlaku begitu. Mungkin 50 tahun dulu yang berlaku. Saya difahamkan di kawasan Selangor tahun 1995 yang banjir besar tu berlaku. Sri Muda, di kawasan Sri Muda. Dia rasa macam, ini sekejap kot banjir naik dekat lututnya kot. Betul. Jadi tak payah keluarlah. Kan? Jadi bila pihak berkuasa telah memberi amaran, jadi kita dah menggerakkan pasukan untuk mengeluarkan di tempat-tempat mereka yang mungkin kita jangka air akan naik dengan tinggi. Tetapi ada setengah-setengah pihak tu dia refuse untuk keluar. Jadi itu yang kita keluarkan, jangan melengah. Jadi bila pihak berkuasa sebut kata kenalah pindahlah cepat. Dan kita jangan berlengah untuk kita buat persediaan. Mungkin dokumen-dokumen utama penting kita untuk diselamatkan terlebih dahulu. Jadi jangan berlengah, itulah antara perkara-perkara kena segera. Kita nak jangan berlengah, kena segera. Kadang kita rasa macam kejap lagi lah, tak apalah, takut. Jadi benda-benda itu yang akhirnya dia memberi bencana kepada kita lah. Kadang-kadang bila ada banjir dah berlaku, Syafiqah,
untuk menyelamat ni satu perkara yang agak sukar. Betul. Apabila air dah naik tinggi, kita dah tak nampak dah jalan laluan. Elektrik semua dah tak ada. Elektrik dah tak ada. Kemudian bila pasukan penyelamat, katalah kita naik bot kita dengan enjin dan sebagainya, kita pun tak tahu di bawah tu ada apa. Kadang-kadang mungkin kereta-kereta yang tenggelam tadi sangkut apabila kita lalu. Kadang-kadang kita melalui kawasan yang ada berpagar, ada besi dan sebagainya, ini boleh mengundang kepada bahaya. Dan kadang-kadang bila air yang lalu tu, kita nampak air di atas macam tak berapa, ni macam tenang, slow je. Sedangkan di bawah tu arus begitu kuat. Betul. Ini memberi yang kata apa, cabaran dan juga kadang-kadang bahaya kepada pasukan penyelamat. Ini yang perlu difahami oleh semua. Betul. Kita Saya dan masyarakat. Saya setuju. Pertimbangan antara informasi yang diberikan oleh pihak KPKT mengenai apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak Jambatan Bomba dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tahu bomba lambat. Bot lambat. Tapi tak tahu bawah tu ada kereta, ada pagar dan sebagainya. Tersangkut enjin bot pula, ada masalah lain pula. Jadi ilmu begini, pertimbangan begini juga kita sebagai masyarakat perlu tahulah. Ya, jadi sekiranya anda ada sebarang yang ingin diadukan kepada pihak KPKT, anda boleh terus saja menghubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Ini ialah Pusat Kawalan Bencana untuk KPKT. Jadi di bawah KPKT ini mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya bomba duduknya di bawah KPKT. Dan terima kasih kepada Datuk kerana sebenarnya memberi pencerahan kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia khususnya, sebab kadang-kadang seperti mana Ridwan kata, ramai yang mengadu kenapa lambat. Betul. Tetapi sebenarnya banyak perkara yang perlu ditimbangtara sebelum suatu perkara itu ataupun operasi itu dilakukan. Terima kasih sekali lagi Datuk M. Nur Azman bin Taib, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana sudi berkongsi dengan kita mengenai KPKT, Komited Misi Bantuan Pasca Banjir. Terima kasih Datuk.